6.2 taburan binomial bahagian 1. Okey, sebelum cikgu pergi ke contoh nombor 6, pastikan murid-murid telah membaca semua nota-nota dalam buku teks. Okey, cikgu nak bagi satu contoh situasi kalau kita ada duit shilling. Bila kita lambungkan, okey, kalau duit shilling kalau shilling. Duit shilling kalau kita lambungkan jatuh ke bawah, kemungkinan kita akan dapat dua kesudahan, iaitu mungkin sama ada gambar atau kita akan dapat angka. Okey, jadi kita akan ada dua kesudahan, gambar atau angka. Jadi, selain daripada contoh duit shilling ni contoh yang pertama. Okey, contoh yang kedua, mungkin gagal atau apa? Gagal atau berjaya. Dua je kesudahan kita. Berjaya. Ataupun kalau hujan, contoh kalau hujan hujan ke ataupun tak hujan. Jadi yang melibatkan dua kesudahan sahaja. Apa-apa perkara ataupun apa-apa perkara lah yang melibatkan hanya dua kesudahan sahaja ataupun eksperimen ke apa, ia dikenali sebagai percubaan bernauli. Okey. Percubaan bernauli. Okey, jadi percubaan bernauli ini adalah berfokuskan kepada dua kesudahan. Okey. Dan di mana dua kesudahan ni adalah dia punya kebarangkalian mesti satu. Contoh, kalau gambar dengan angka, kalaulah gambar 1/2, angka mesti 1/2 dia punya kebarangkalian. Kalau gagal adalah 2/5. Maksudnya berjaya adalah 1 tolak 2/5, 3/5. Macam tu. Kalau hujan, kemungkinan hari ni hujan adalah 1/8. Tak hujan mungkin 7/8. Begitu. Jadi hasil tambahnya adalah 1. Okey, jadi murid-murid, okey, baru kita bergerak ke contoh nombor 6. Okey, contoh nombor 6. Okey, contoh nombor 6. Tapi sebelum tu benda yang kita boleh kira ni. Okey, jadi ia gagal ke tak ke, berjaya ke. Okey, ini kita masih dalam skop boleh ubah rawak diskrit je, sebab kita boleh mengira. Dia, boleh bilang. Okey, jadi di sini raja di sebelah menunjukkan gambar raja pokok yang mewakili semua kesudahan bagi dua pusingan suatu permainan tic-tac-toe. Adakah taburan ini merupakan taburan binomial? Jelaskan. Okey, jangan binomial Ingat. Okey, binomial. Kita pernah main tic-tac-toe kan? Bila main tic-tac-toe, kita ada 3 kesudahan. Iaitu kita ada mungkin menang. Okey, mungkin menang, mungkin seri ataupun mungkin kalah. Okey, ini untuk yang pertama. Kalau kita main dua pusingan, maksudnya dua pusingan. Okey, kat sini. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Cikgu tulis mungkin menang, seri, kalah. Menang, seri, kalah. Menang, seri, kalah. Jadi, soalan dia, adakah taburan ini merupakan taburan binomial? Jelaskan. Okey, jadi disebabkan kita tahu taburan binomial ni berkonsepkan daripada percubaan bernauli. Percubaan bernauli 2 kesudahan saja, tapi dekat sini 3 kesudahan. Maksudnya, taburan ini mempunyai 3 kesudahan yang mungkin, iaitu menang, seri dan kalah. Okey, maka taburan ini bukan taburan binomial kerana taburan binomial hanya mempunyai 2 kesudahan sahaja dalam setiap percubaan. Begitu ya? Okey, jom kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang ketujuh. Dekat sini ada rak buku. Okey, sebuah rak buku mengandungi 6 naskah buku rujukan kimia yang sama dan 4 naskah buku rujukan fizik yang sama. 3 naskah buku rujukan fizik diambil secara rawak, satu demi satu dari rak itu tanpa dikembalikan. Nyatakan sama ada taburan kebarangkalian ini merupakan taburan binomial atau bukan. Atau bukan. Contohnya dia kata dia nak ambil, sebelum tu cikgu keluarkan dulu kimia, probability kimia. Ada berapa buku tadi? 6 dengan 4 ada 10 kan? Kimia 6/10. Probability fizik
Fizik ada 4, jadi 4/10. Di sini dia kata dia secara rawak dia mengambil 3 naskah buku dan tanpa dikembalikan. Okey, tanpa dikembalikan. Jadi, okey macam ni. Okey. Jadi untuk ambil yang pertama, untuk mengambil naskah buku rujukan fizik yang pertama, okey, yang pertama, okey. Kita ada 4/10. 4/10. Okey, yang kedua, okey, apabila naskah kedua yang diambil, kamu jangan lupa tau. Okey, kalau yang pertama kita dapat fizik, okey, fizik tu tidak dikembalikan. Jadi bilangan ini akan jadi 9, tidak dikembalikan. Okey, ini yang mendapat fizik, yang mendapat buku fizik. Okey, tetapi 4 tu kita dapat satu fizik kan. Jadi fizik tinggal 3. Macam tu. Okey. Lepas tu apakah probability? Okey. Yang ketiga pula. Okey, yang ketiga. Dia tarik yang ketiga pun dapat fizik juga. Okey, dapat fizik juga. Jadi ingat 9 ni bila dah dekat sini dah ada satu buku fizik. Dekat sini dah ada satu buku fizik. Jadi kat sini buku fizik tinggal 2. Okey, tinggal 2 dan 10 9 disebabkan dah ada 2 keluar tinggal 8. Jadi 4/10, 3/9, 28 semakin kurang. Okey, sebab dia tidak dikembalikan. Jadi, okey, di sini kat sini kita boleh buatlah, kita boleh kecilkanlah 2/5, 1/3 dan 1/4. Jadi di sini kebarangkalian mengambil naskah buku rujukan fizik dalam setiap percubaan merupakan percubaan berubah dan setiap kesudahan bersandar kepada kesudahan yang sebelumnya. Maksudnya setiap kebarangkalian yang kedua ni bergantung kepada yang sebelumnya. Yang ni pun bergantung sebelumnya. Jadi dia berubah. Bila berubah, okey, taburan kebarangkalian mengambil 3 naskah buku rujukan fizik berturut-turut ni tanpa dikembalikan ini merupakan bukan taburan binomial. Okey. Okey, berikut adalah formula ataupun rumus untuk kebarangkalian binomial. Okey, binomial di mana? Okey, kat sini, okey, N. Okey, N ini adalah percubaan yang tidak bersandar. Okey, N adalah percubaan, bilangan percubaan yang tidak bersandar. Okey, lepas itu apa lagi maklumat yang saya nak sampaikan di sini? Okey, lepas itu P dan Q tadi gagal dan berjaya lah P dan Q tadi. Okey, P adalah kejayaan. Okey, kalau ada kejayaan mesti ada kegagalan kan? Jadi Q adalah kegagalan. Okey. Jadi kita dah dapatlah maksudnya. Dan daripada sini juga kita tulis sebagai di mana taburan kebarangkalian X iaitu taburan binomial, dan dia ada bracket lah di mana N ni tadi bilangan percubaan, okey, dan P adalah probability ataupun kebarangkalian kejayaan kita. Jangan lupa okey, jadi jangan lupa X di mana N P. Okey, jadi jom kita tengok macam mana kita nak menggunakan rumus bagi taburan kebarangkalian binomial. Okey, kita tengok contoh 8. Kebarangkalian bahawa hujan akan turun pada hari tertentu ialah 0.45. Hujan akan turun. Okey, dengan menggunakan rumus cari kebarangkalian bahawa suatu minggu tertentu hujan akan turun. Jadi jangan lupa kita punya formula tadi di mana probability X sama dengan R N C R P, tengok R kat sini, R naik atas, Q N tolak R, N tolak R. Macam tu Okey, ni formula kita. Okey, tapi sebelum tu kita keluarkan dia kata hujan. Cerita tentang hujan. Okey, probability hujan adalah P dia 0.45. Okey. Lepas tu soalan pun cerita tentang hujan. Okey, tak ada masalah. Jadi kalau P 0.45, jadi Q adalah 1 tolak 0.45, kita akan dapat 0.55. Kalau cikgu keluarkan dulu. Okey, lepas tu ada P ada Q, tengok ada P ada Q, apa lagi yang tak ada? N.
N. Okey, N. Jadi, kita tengok untuk A. Okey, untuk A. Okey, sebelum tu, okey, maklumat yang seterusnya, sesuatu minggu. Okey, seminggu. Seminggu ada 7 hari. 7 hari. Jadi, N kita 7. Okey, jadi baru kita fokus kepada soalan A. Soalan K. A. Apakah kebarangkalian bahawa dalam 1 minggu tu, hujan akan turun tepat 4 hari? Tepat. Kalau tepat bererti P di mana X taburan kebarangkalian kita ni, tepat maksudnya sama dengan 4. Macam tu. Okey, jadi kita masukkanlah dalam formula dengan berhati-hati di mana N kita dah tahu 7. 7 C ni R Ni R tau. Okey, jadi sini R. Okey, sini R, jangan lupa R. Okey, NC 7 C 4. Jadi P saya tadi apa? 0.45. Tengok 4 ke sini, melompat kat sini. Pui. Okey. Lepas tu 0.55, 7 tolak 4, kita akan dapat 3. Jadi kalau ada macam-macam cara lah masuk dalam kalkulator. Kalau cikgu suka masukkan macam ni. Cikgu masukkan satu-satu semua. 7 shift C 7 C 4 shift sebab warna kuning sama dengan darab dengan, tengok bila perpuluhan letak dalam bracket 0.45 kuasa 4, mana kuasa 4? Kuasa 4 sama dengan, darabkan dengan 0.55, cikgu letak bracket lagi, kuasa 3. Okey, begitu. Jadi kat sini kita akan dapat 0.2388. Ambil lah 4 angka berti. 0.2388. Begitu. Mudah aja. Okey, buat slow-slow. Okey, kita tengok B. Okey, B. Sekurang-kurangnya 2 hari. Sekurang-kurangnya. Ingat, sekurang-kurangnya. Paling kurang. Dia boleh lebih. Okey. Jangan lupa bentuk-bentuk ketaksamaan kita ni sekurang-kurangnya bentuk je begini. Okey, sekurang-kurangnya. Jadi, P di mana X sekurang-kurangnya 2 hari. Okey, dia sama ada 2 atau lebih. Jadi dekat sini murid-murid. Okey, dekat sini murid-murid. Okey, mungkin 2. Okey, dia ada banyak kebarangkalian lah. Mungkin X kita 2. Atau ingat tambah Okey, bila 2, mungkin X kita 3. Atau mungkin X kita 4. Sebab dia kata lebih besar atau sama dengan Atau probability X sama dengan 5. Atau banyaknya. Okey, atau P X sama dengan 6. Atau P X sama dengan 7. Ya Allah, banyaknya kita nak buat formula yang macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh ke 7? Boleh ke 8? Sorry. Boleh ke 8? Tak boleh. Sebab N kita 7. Jadi kita akan stop sampai 7. Jadi kamu bayangkan macam mana kamu nak tulis perpanjang-panjang formula ni, rumus ni. Penat tau nak kira. Tapi ada satu tips. Okey, ada satu tips. Kita tengok apakah nombor yang tak ada di sini. Okey, yang tak ada di sini adalah 0, 1, 0 dan 1. Sorry, 0 dan 1. Jadi, murid-murid kena tahu jumlah semua kebarangkalian adalah 1. Okey, bermaksud cikgu buat macam ni lah. 1 tolak kebarangkalian yang tak ada di sini. X sama dengan 0 tolak P X sama dengan 1. Macam tu. Jadi, daripada 6 rumus yang kita kena masuk, kita hanya masuk 2. Cikgu, boleh tak kalau saya tak nak 1 tolak tu, saya nak yang macam ni je? Contoh. Boleh aja lah. Tak ada masalah. Hanya kalau kamu sanggup nak masukkan banyak-banyak dalam kalkulator tu. Contoh. Kalau saya suka yang macam ini. Okey, jadi kita masukkanlah. Jadi 1 tolak, okey, N tadi masih sama, 7, C, R kita kosong sini, kosong, 0.45, kosong kat sini, melompat ke sini, okey, 0.55, 7 tolak 0, 7, tolak, lepas tu 7, R kita yang kedua ni 1, 0.45, 1 sini, 0.55, 7 tolak 1, 6. Tada! Okey, kira dengan berhati-hati ya. Jadi kita akan dapat 0.0152 tolak 0.0872. Seterusnya kita akan dapat 0.8976. Yes. Contoh 9.
Emma melakukan tinjauan tentang peratus murid di sekolahnya yang menaiki bas sekolah. Didapati bahawa 45% daripada murid di sekolahnya menaiki bas sekolah. Satu sampel yang terdiri daripada 4 orang murid dipilih secara lawak dari sekolah itu. Okey, sebelum tu cikgu keluarkan dululah. Didapati 45% menaiki bas. Okey, sekarang cikgu keluarkan menaiki bas. Okey, bila menaiki bas, dia punya probability adalah 0.45. Okey, secara tidak langsung kita akan dapat Q adalah 0.55 dan N kita adalah satu sampel yang terdiri daripada 4 orang murid. Jadi N kita 4. Jadi kita keluarkan dulu. Okey, kesimpulannya, jap ya. Bina jadual taburan kebaran-kebaran ilmiah bagi bilangan murid yang menaiki bas sekolah. Okey, kita tahu, kita kena cari dulu kita punya X tu. Nilai X kita tu berapa. Okey, sebelum tu dia kata yang menaiki sekolah. Yang menaiki sekolah. Yang menaiki bas sekolah. Di mana kita punya set mungkin tak ada pun yang naik bas. Mungkin seorang, mungkin dua, mungkin tiga, mungkin empat. Selalunya kosong mesti ada. Jangan kamu ingat empat tu 1 sampai 4. Mesti berbulu dengan kosong. Okey, seterusnya baru kita buat jadual. Okey, jadual di mana bila X sama dengan R, kita ada 0, 1, 2, 3, 4. Ini kita punya kebarangkalian menggunakan formula. Okey, jangan lupa rumus cikgu tulis balik. Di mana P X sama dengan R. Okey. NCR P R Q N tolak R. Okey. Jadi di sini kita masukkanlah. Sebelum tu cikgu buat dulu macam ni lah. Okey, sebelum tu untuk kosong maksudnya N4 4C0. P kita 0.45, 0 naik atas, 0.55, 4 tolak 0, 4. Macam tu. Jadi, di sini kita akan dapat 0.0915. Okey, yang ini pula masih 4 disebabkan R kita 1, 0.45, 1 naik atas, 0.55, 4 tolak 1, 3. Jadi sini 0.2995. Okey, seterusnya yang kedua 4C2 0.45, 2 naik atas, 0.55, 4 tolak 2, 2. Macam tu simple je sebenarnya. Kalau kita selalu buat kita tak perlu hafal, memang kita ingat. Okey, ini pula 4C3 0.45, 3 naik atas, 0.55, 4 tolak 3, 1. Jadi kita akan dapat 0.2005. Murid-murid biasakan ambil 4 angka berti dan terakhir sekali 4C4 0.45, 4 naik atas, 0.55, 55, 4 tolak 4, 0. Jadi di sini 0.0410. Okey, daripada sini, soalan dia suruh lukis graf kan? Okey, jom cikgu carilah lukis graf lah sekejap. Okey, lukis graf. Jangan tak lukis. Kat sini kita akan ada 0, 1, 2, 3, 4. Okey, R. Okey, daripada dia punya scale ni, dia punya nilai probability ni, cikgu ambil 0.05 lah, agak-agak yang bersesuaian lah. 0.05 lagi apa dia? 0.10, 0.15, 0.20. Okey. Sikit. 0.25, 0.30. Nampak lagi tak ni? Boleh nampak kot. Dan last sekali 0.35. Probability X sama dengan R. Okey. Jadi jom kita plot. Okey. 0.09 1 maksudnya 0.09 lah. 5 okey. 1, okey, 5, 6, 7, 8, okey betul.
Okey, seterusnya kita punya ni bila 1R kita 0.29, 0.3. 0.3. Okey, 0.36 ada 7, 0.37 lah. 0.37, 5, 6, 7. Okey. Bila 3, 0.2. 0.2. Bila 4, 0.04. 14. Sini bawah. Okey. Jadi, cikgu berjaya lah buat graf. Okey, berjaya. Okey, jadi seterusnya apa dia ni? Okey, jom kita tengok soalan B. Okey, kita tengok soalan B. Okey, soalan B. Daripada B pula. Ini soalan B kita tadi, soalan B. Soalan C. Okey, daripada jadual atau graf, cari ke barang kalian di mana. Okey, cari ke barang kalian di mana. Okey, yang pertama di mana probability di mana X lebih daripada 3. Lebih daripada 3. Cikgu tukarkan ayat kepada bentuk matematik lah. Lebih kepada 3. Oh, ni 3. Lebih 3 ke kanan lah. Oh, ada 4 je. Macam tu. Bermaksud P X sama dengan 4. Jadi P X sama 4, kita dah ada jawapan lah. 0.0410. Simple je lah. Okay, kalau dah ada jadual lagi senang. Okay, yang kedua pula, kurang daripada 2 orang murid menaiki bas. Maksudnya probability di mana X kurang daripada 2. Okey, tengok. Ni 2 kurang daripada 2 ke sebelah kiri. Oh, maksudnya kosong dengan 1. Macam tu. Probability di mana X sama dengan kosong tambah P X sama dengan 1. Kosong tadi 0.0915. 1 0.2995. Begitu. Jadi kita akan dapat 0.3910. Yeay. Okey, contoh yang ke-10 adalah contoh yang terakhir dalam bahagian 52 taburan binomial bahagian 1 ya. Okey, rajah di sebelah menunjukkan graf bagi suatu taburan binomial. Nyatakan semua kesudahan yang mungkin bagi X per. Okey, yang mungkin bagi X. Yang X tadilah di mana bentuk set tadi di mana X. Kesudahan yang mungkin kosong. Mungkin kosong, mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4. Okey, berjayalah. Seterusnya ya, kita pergi ke soalan B. Okey. Kita pergi ke soalan B. Okey, cari nilai N. Okey, murid-murid, kamu kena tahu ya, jumlah semua kebarang kalian adalah 1. Jadi, kalau begitu, bila X sama dengan kosong, tambah bila X sama dengan 1, bila X sama dengan 2, kita buat sampailah 4. Okey, semua kebarangan bila kita tambahkan sebenarnya kita akan dapat 1. Jadi daripada jadual ataupun daripada graf, senang je, kita dah tahu dah kebarang kalian. Bila kosong adalah 1/16. Okey, bila 1 N. Okey, bila 2 5/16. Bila 3 N. Dan yang terakhir sekali bila 4 1/2N. Mesti sama dengan 1. Jadi seterusnya kita tambahkanlah semua ni. Maksudnya ada 2N tambah 1/2 ni, kita akan dapat 5/2N sama dengan 1 tolak 5/16 tolak 1/16. Okey, 5/2N kita akan dapat 1 tolak 5/16 tolak 1/16. Kita akan dapat 5/8. Jadi seterusnya kita akan dapat N, kita bahagikan, kita akan dapat 1/4. Yeay, itu sahaja.